Anas saya sekarang ni PKPB, Mm-mm. so kita tak dapat nak merentas negeri dan sebagainya. So Betul lah. kita kena patuh SOP. Yep. Jadi bila ada berlaku kematian Nas, Mm-hmm. kita ialah tak dapat nak ziarah. Betul. Lagi-lagi tempat yang jauh-jauh kan. Mm-mm. So gambar juga rasa sedih lah sebab tak dapat ziarah ni. Mestilah. Tapi bila kita sebut pasal solat jenazah gaib ni, kan, sebelum ni memang pernah dengar. Macam kau sendiri pernah buat. Pernah buat 2 kali. Kan, pernah buat kan. Cuma macam nak bagi faham lagi. Confirm tak confirm. Sebab benda ni jarang kita buat. Solat jenazah gaib ni macam mana ni? So kita tanya Ustaz Zarifi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Mawi Anas? Alhamdulillah. Ustaz. Macam Ustaz juga sihat. Alhamdulillah. Okey Mawi Anas, salat jenazah gaib bersumberkan kepada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu para sahabat akan pemergian Raja Najasyi. Raja Najasyi ini merupakan raja di Habasyah. Okey. Jadi ketika itu Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi apabila berlaku kematian Raja Najasyi ataupun Raja Habasyah ini, maka Abu Hurairah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke tempat salat dan seterusnya Rasulullah membuat saf dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir, iaitulah salat jenazah yang dilaksanakan bersama para sahabat. Jadi hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis ini menjadi satu petunjuk ataupun dalil kepada kita bahawasanya salat jenazah secara gaib merupakan sesuatu perkara yang diharuskan di dalam agama. Kerana itulah ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, mereka menyatakan pendapat mereka adalah harus untuk kita menunaikan salat jenazah secara gaib. Salat jenazah secara gaib ni seperti yang Mawi dan Anas sebut tadi, bagaimana? Ataupun apa maksudnya sebenar? Maksudnya ialah kita melaksanakan salat jenazah. Jenazah itu ataupun mayat itu tidak ada di depan kita. Okey, faham. Itu maksud salat jenazah secara gaib. Okey. Jadi Mawi Anas, perbahasan para ulama menunjukkan kepada kita keluasan agama kita ini. Jadi bila Mawi dan Anas timbulkan isu, kita sekarang ni dalam tempoh PKP, ada beberapa peraturan-peraturan yang kita mesti ikut. Sebagai contoh, yang pertama, kalaulah jenazah itu merupakan jenazah yang diuji oleh Allah sakit COVID, jadi yang nak menguruskan pengurusan jenazah, untuk tayamumkan jenazah, untuk salatkan jenazah, itu hanyalah orang-orang yang tertentu sahaja yang lengkap berpakaian PPE dan sebagainya. Jadi seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau menyatakan sekiranya terdapat keuzuran untuk hadir salat jenazah disebabkan terkurung atau sakit, boleh salat jenazah secara gaib. Waktu kita nak buat solat jenazah gaib ni bila ni Ustaz? Dan apa syarat-syarat sah? Cantik soalan Mawi dan Anas ni. Okey. Jadi para ulama telah menyatakan, contohnya dalam kitab Mughniyul Muhtaj, setelah jenazah itu telah dimandikan ataupun bagi kalau pesakit COVID, jenazahnya ditayamumkan. Jadi kita yang berada di luar kawasan ini, kita sudah boleh untuk bersalat jenazah gaib ke atas si mati. Jadi kaifiatnya samalah seperti kita salat jenazah biasa itulah yang kita buat sebelum ni di masjid, di rumah kan. Jadi salat jenazah ini ada 4 kali takbir. Ya, takbir yang pertama Allahu Akbar, maknanya pada takbir pertama tu kita berniatlah, sahaja aku salat ke atas mayat ini kerana Allah. Kalau kita kenal ataupun kita tahu namanya, kita sebutlah nama. Tapi kalau kita tak kenal ataupun kita tak berapa confirm nama, tak apalah, kita sebut secara umum saja. Sahaja aku salat jenazah ke atas mayat ini kerana Allah. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah waladhdallin. Habis yang itu, kita takbir yang kedua, Allahu Akbar.
Kemudian kita pun berselawat kepada Nabi. Selawat yang mana kita nak baca? Boleh kita baca selawat seperti kita duduk di tahiyat akhir. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Mungkin tak berapa ingat Mawi Anas, panjang sangat Ustaz salawat ni. Ada tak yang pendek? Ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pun dah membadai, dah cukup, boleh. Okey, cantik. Lepas tu Ustaz, Takbir yang kedua. Kemudian takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Kita berdoa kepada jenazah. Alamak Ustaz, yang panjang-panjang saya tak ingat Ustaz. Okey, baca yang pendek saja. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. itu saja. Kalau yang ni pun rasa panjang Mawi Anas, baca yang pendek pun tak apa. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Cukup dah. Okey. Itu yang ketiga. Okey. Kemudian takbir yang terakhir, takbir yang keempat. Ini pun kita membaca doa kepada jenazah. Kalau yang ingat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna waghfir lana wa lahu. Kalau yang ingat. Kalau tak ingat, tak apa. Takbir yang keempat tu Allahu Akbar. Senyaplah, kita tak baca apa-apa pun tak apa dah. Kemudian habis yang itu kita pun memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Mawi dan Anas seperti yang kita tahu, salat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jangan pergi buat sujud rukuk pula. Baru-baru ni ada satu video viral Pasal ada solat jenazah, ada rukuk apa semua. Dia nervous. Dia nervous. Baru ada viral lah dekat media sosial kan. Tapi apa-apa pun terima kasih banyak Ustaz sebab bagi penjelasan pagi ni. Sama-sama Mawi Anas.